Selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid pendidikan moral tingkatan 2. Hari ini, murid-murid akan menjawab latihan pendidikan moral Unit 13 Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar bersama Cikgu Khairul. Jom. Mari tonton video ini. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita dengan menjawab latihan berdasarkan video untuk soalan struktur. Okey, berdasarkan soalan di atas, berdasarkan video tadilah kamu tengah lihat seorang kanak-kanak melintas di jalan raya. Melintas di jalan raya dan semasa pejalan kaki itu melintas, dia menggunakan garisan melintas jalan raya lah yang berwarna putih. Dalam masa yang sama dilanggar oleh sebuah kereta. Pemandu kereta itu membawa kereta yang maju. Okey, soalan nombor 1. Siapakah yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya? Adakah jawapannya itu ialah pemandu jalan raya ataupun pemandu kereta ataupun pejalan kaki? Kamu boleh lihat jawapan di sini. Adakah pemandu kereta ataupun pejalan kaki? Okey, kalau kita belajar balik, seorang yang berjalan kaki, nak melintas jalan kaki, dia mesti tengok kiri dan kanan. Jika tak ada kenderaan, boleh melintas. Manakala pemandu kereta haruslah memandu mengikut had laju yang telah ditetapkan. Dari sudut undang-undang jalan raya, bagaimana pula? Okey, siapa-siapa pengguna jalan raya, jika mendapati orang yang melintas jalan raya menggunakan garisan melintas jalan raya berwarna putih, maka orang yang pemandu kereta wajib berhenti apabila ternampak pejalan kaki nak melintas jalan raya dengan menggunakan garisan lintas jalan raya yang berwarna putih. Okey, apa bezanya garisan lintas jalan raya berwarna putih dengan garisan melintas berwarna kuning? Ada dua benda yang berbeza. Okey, kalau garisan melintas berwarna putih, kalau pejalan kaki nak melintas, pemandu kenderaan wajib berhenti. Tak kira lah motosikal ke, van ke, kereta ke, lori ke, nampak pejalan kaki nak melintas, dia wajib berhenti. Itu kalau pejalan kaki menggunakan garisan melintas berwarna putih. Tetapi kalau pejalan kaki nak menggunakan garisan melintas berwarna kuning, okey, siapa yang patut bertoleransi dulu? Okey, tengok siapa yang sampai dulu. Seandainya kalau pejalan kaki yang sampai dulu melintas jalan raya, yang berwarna kuning, pemandu kereta wajib berhenti. Tetapi kalau andai kata kalau pemandu kenderaan sedang lalu kemudian baru pejalan kaki sampai nak melintas ni, melintas di jalan raya, pejalan kaki untuk garisan lain pejalan kaki yang berwarna kuning, maka kalau ada kenderaan yang lalu dulu, maka pejalan kaki kena stop dulu, berhenti dulu. Lepaskan pemandu kenderaan lalu, barulah pejalan kaki boleh lalu. Okey, ketika pejalan kaki yang menggunakan garisan melintas berwarna kuning lalu, kenderaan lain wajib berhenti. Tengok, dia kena bagi keutamaan siapa yang sampai dahulu. Berbeza dengan garisan lalu lintas yang berwarna putih. Jadi, mana-mana kenderaan wajib berhenti. Jadi, soalan pertama, siapakah yang tidak memenuhi undang-undang jalan raya? Adakah pemandu kereta ataupun pejalan kaki? Jawapannya yang dah tentu-tentu sah-sah. Jawapan dia ialah yang tidak memenuhi undang-undang jalan raya ialah pemandu kereta. Pemandu kereta inilah yang tidak memenuhi undang-undang jalan raya. Okey, kerana kanak-kanak itu melintas dengan menggunakan garisan lalu lintas berwarna putih. Soalan nombor 2. Apakah faktor kemalangan ini berlaku? Kamu sudah tonton video ini. Okey, dia pun ada tulis. Okey, jangan bawa laju. Okey, sebab utamanya ialah membawa kenderaan dengan laju.
Untuk pengetahuan, kalau jalan kecil tak perlulah bawa kereta selaju-lajunya sampai 60, 80. 60 dalam jalan yang kecil, jalan raya yang kecil memang dah laju. Okey, itu yang pertama lah. Selain itu, apakah faktor kemalangan ini berlaku? Mungkin disebabkan pemandu kenderaan tidak fokus ketika memandu. Okey, nak jawab soalan ini, letaklah watak. Okey, watak dia pemandu. Pemandu apa? Pemandu kenderaan. Okey, pemandu kereta. Okey, nombor satu pun sama. Letaklah watak dia, pemandu kenderaan. Tapi soalan ni soalan yang umum. Faktor kemalangan ini berlaku. Jadi, jawapan seperti ini boleh diterima. Okey, pemandu tidak fokus ketika mandu. Ini jawapan yang kedua. Okey, bagaimana jawapan ini boleh menurun ke arah kemalangan jalan raya? Okey, ketika seseorang memandu kereta, sewaktu mereka membawa kereta, okey, pemandu tersebut tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Tengok handphone, hayal, okey, mabuk. Jadi faktor berlakunya risiko kemalangan jalan raya itu agak tinggi. Kebarangkalian untuk kemalangan jalan raya memang besar, memang akan berlaku. Jadi dua faktor utama inilah, okey, yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Yang ketiga, sebenarnya banyak faktor, tetapi cikgu bagi dua lah. Baik, yang ketiga, jelaskan nilai yang seharusnya diamalkan oleh pemandu kereta tersebut. Okey, nilai apa yang kita nak gunakan? Terpulanglah kepada kamu, tetapi pastikan 18 nilai yang kita belajar itu kita boleh kaitkan dengan isu ataupun situasi yang ditanya. Okey, contoh kemalangan jalan raya. Apakah nilai yang sepatutnya kita amalkan supaya dapat elakkan kemalangan jalan raya? Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Yang pertama ialah nilai bertanggungjawab. Letakkan nilai bertanggungjawab. Kemudian, letakkan watak. Okey, pemandu kereta tersebut. Okey, soalan ini dia tanya jelaskan nilai yang seharusnya diamalkan oleh pemandu kereta tersebut. Okey, gariskan perkataan pemandu kereta tersebut. Letak di atas perkataan tu W. W tu maksudnya watak. Okey, apabila kita nak jawab soalan ni, kita letakkan nilai. Letakkan nilai dulu, nilai bertanggungjawab. Kemudian letakkan watak. Kemudian letakkan kata kunci nilai. Okey, pemandu kereta tersebut perlu memikul tugas sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dengan mematuhi undang-undang jalan raya. Apa sebab nak ikut undang-undang jalan raya? Supaya dapat mengelakkan kemalangan jalan raya. Itu contoh yang pertama lah. Jawapan yang pertama. Ataupun nilai harga diri. Maruah diri. Okey, bawa kenderaan laju-laju. Okey, jadi bila masyarakat tahu bahawa ada segelintir masyarakat yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya, maka secara tidak langsung maruahnya akan tercemar. Okey, letakkan nilai yang berkaitan, nilai harga diri. Pemandu kereta tersebut perlu menjaga maruah diri dengan memandu kenderaan secara berhemah tanpa laju di jalan raya yang kecil. Berdasarkan situasi soalan, agar situasi tadilah situasi moral, agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain, terutama pejalan kaki yang nak melintas jalan raya. Jadi itulah cara kita nak jawab soalan struktur. Next. Baiklah, latihan yang terakhir iaitu kita akan bincangkan soalan esei. Okey, apakah soalannya? Soalan esei berdasarkan video yang telah kita tonton tadi. Baik. Apakah perasaan anda jika terlibat dalam kemalangan tersebut? Jadi, murid-murid bolehlah awak gariskan perkataan perasaan anda. Okey, sebagai K1. K1 ni ialah kehendak soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama lah. Berdasarkan nilai moral, jelaskan tanggungjawab pengguna jalan raya. Okey, jelaskan tanggungjawab pengguna jalan raya. Dia nak awak jelaskan, awak huraikan, gariskan perkataan jelaskan. Okey, K2 lah, huraikan tanggungjawab pengguna jalan raya. Isunya ialah tanggungjawab pengguna jalan raya. Jadi, yang pertama, kita jawab soalan K1 dululah. K1 ialah perasaan, K2 ialah jelaskan. K2, jelaskan apa? Isu dia tanggungjawab pengguna jalan raya. Kemungkinan soalan esei ini kebiasaannya ialah 10 markah. Jadi, bagaimana murid-murid nak jawab soalan? Okey, bagaimana kamu nak jawab soalan? Okay, kita tengok contoh soalan lah. Okey, baik. Kamu letak sajalah. Kalau isu perasaan kita apabila berjumpa dengan berhadapan ataupun melihat situasi isu negatif, isu tidak bermoral, maka perasaan kita akan sedih, kecewa dan marah. Kalaulah
perasaan kita apabila kita berhadapan, kita nampak, kita lihat situasi isu yang bermoral, maka perasaan kita itu akan menjadi positif, seperti suka, gembira, bahagia lah. Untuk soalan ini jawapannya dah tertentulah, sedih, marah, kecewa. Baik, berdasarkan nilai moral, awak letak sajalah nilai bertanggungjawab, kerana kita nak jawab ini berpandukan nilai moral yang kita nak pegang, yang kita nak terangkan. Berdasarkan nilai bertanggungjawab, pengguna jalan raya perlu memandu kenderaan mengikut had laju. Dia punya point dia lah. Kenapa? Supaya tidak berlaku kemalangan jalan raya. Setiap orang yang bawa kenderaan seperti motosikal, kereta, lori dan sebagainya mesti ikut had laju. Jangan bawa laju. Nak elakkan kemalangan jalan raya. Kemudian jawapan lain yang kamu boleh bagi. Pengguna jalan raya mestilah memiliki lesen memandu kenderaan. Kenapa nak naik motor, naik kereta mesti ada lesen? Basikal tak ada pula lesen. Kerana kalau kamu pergi ambil lesen memandu, kamu akan belajar undang-undang peraturan jalan raya. Kamu tahu apa tanggungjawab kamu ketika di jalan raya. Apa sebab? Supaya mereka memahami tanggungjawab ketika menggunakan jalan raya. Membawa kenderaan di jalan raya. So awak tahu tanggungjawab awak ketika berada di jalan raya. Itu jawapan dia. Selain itu, pejalan kaki perlulah menggunakan jejantas. Ini orang yang tak bawa kenderaan pula. Ceritanya ialah watak ni siapa? Pengguna jalan raya. Jadi siapa pengguna jalan raya? Selain daripada orang yang bawa kenderaan, pejalan kaki. Pejalan kaki perlulah menggunakan jejantas ketika melintas jalan raya agar tidak dilanggar oleh kenderaan berat. Tapi dalam situasi tadi tak ada jejantas. Dia cuma ada dia cuma ada garisan lintas putih. Ataupun kamu boleh gunakan jawab isu yang ada dalam video tadi. Pejalan kaki perlulah melintas jalan raya dengan menggunakan garisan lintas jalan raya yang berwarna putih supaya dapat mengelakkan dilanggar oleh kenderaan lain. Itu contoh. Pemandu kenderaan haruslah memberikan lampu signal. Lampu signal kena beri. Kenapa nak bagi lampu signal? Sebagai seorang yang bertanggungjawab, pemandu kenderaan seharusnya memberikan lampu signal ketika mahu memotong ataupun belok, terutama di kawasan sempang, supaya pengguna jalan lain maklum cara pemanduan pemandu kenderaan tersebut. Ini tidak, kemalangan ini boleh berlaku. Contohnya lah, ni cikgu terangkanlah murid-murid. Ada seorang kereta ni bawa kereta laju. Tak lama dia brake emergency. Lepas tu baru bagi signal, lepas tu belok. Belum sempat belok sebab dia dah bagi brake emergency. Belum sempat belok, kereta belakang dah langgar dia. Faham? Jadi itu boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Kerana bawa laju satu, yang kedua nak belok, bila tiba sempang yang nak dibelok tu baru nak bagi signal. Itu adalah salah lah. Salah dari sudut undang-undang jalan raya. Baik. Ada jawapan lain lah. Banyak lagi jawapan yang boleh tulis. Jadi ini adalah contoh kita nak menjawab soalan pendidikan moral dengan mudah. Di sini kalau kamu tengok dua ayat lah. Satu ayat ada dua maksud. Kalau kamu nak buat satu ayat pun tak ada masalah. Yang penting jawapan kamu tu logik, betul dan tidak menyalahi apa yang soalan tanya. Menjawab mengikut kehendak soalan. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita. Diharapkan murid-murid dapat jawab soalan ini dan salin soalan ini dan serta jawapan dalam buku latihan anda. Siapa salah tolong buat Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Sekian daripada Cikgu Khairul. Terima kasih.